Saya dah sentuh soal siddiq, bercakap benar. Saya dah sentuh soal amanah, memegang amanah itu dengan betul-betul. Yang ketiga, nak pilih pemimpin, mestilah pilih pemimpin yang tabligh, menyampaikan, mencerdikkan, mencerahkan. Kita nak ikut pemimpin, kita nak ikut supaya kita lagi jadi cerdik. Kalau kita ikut yang kononnya pemimpin, kita lagi jadi bodoh, mampus kita. Kita kena ikut orang yang angkat kewarasan kita menjadi lebih baik. Kerana itu lumrah manusia. Kalau kita ikut pemimpin yang buat kita lagi bodoh, masuk longkang saudari, itu bertentangan dengan lumrah manusia yang Allah cipta. Sebab itu saya tengok orang tanya, kebelakangan ini orang tanya. Dia kata YB payahlah, YB berkempen macam ini. YB bercerita pasal mata wang lah. Kita pasal ekonomi lah. Kita pasal solar lah. Mana orang nak faham? Dia hantar saya satu video. Tengok ni betapa pandainya UMNO berkempen. Kalau PKR berkempen macam UMNO ni, mesti kita boleh menang undi Melayu. Saya pun tengok lah. Saya mungkin tengok kan. Adalah ketua pemuda UMNO seorang ni, dia bagi taklimat kepada anggota-anggota UMNO menerangkan bagaimana kawan kita yang check in dekat hotel Kajang tu, macam mana dia tak sedar duit masuk 42 juta. Sebab sampai kesudah Najib kata, dia tak tahu duit tu masuk, dia tak sedar sebenarnya. Dia belanja tu sebab dia tak sedar. Jadi dia terang begini, dia kata, Datuk Seri Najib ni orang cukup hebat. Memang dipandang tinggi. 42 juta tu sikit je. Sikit sangat jumlah tu masuk dalam akaun dia. Sebab bila dia ni dipandang tinggi di dunia sebagai negarawan Islam, pejuang Islam yang bagus, bangsawan dan putera Saudi masukkan 2,600 juta dalam akaun dia supaya dia boleh pertahankan dan kerajaan UMNO ini boleh terus membela Islam. Jadi kawan kita yang UMNO tu beritahu. Dia kata bayangkan saudara-saudari, 42 juta. Jadi dia bagi contoh, macam kita lah orang biasa tak? Kalau dalam akaun kita masuk 2 kupang, takkan kita ingat kot 2 kupang je. Kita tak perasan. Lainlah kalau masuk RM1,000, baru kita perasan. Sebab itu samalah dengan Datuk Seri Najib. 42 juta ringgit tu macam 2 kupang je kepada dia. Sebab itu bila masuk 42 juta ringgit, dia tak perasan pun. Sebab banyak lagi yang masuk. Jadi adalah kawan-kawan yang kata, kenapa kita tak boleh berkempen macam ini? Kan mudah. Jawapan saya, saudara-saudari, kerana ia bertentangan dengan tuntutan untuk menjadi pemimpin. Untuk menjadi pemimpin, kita kena ada sifat tabligh. Maksudnya kita menyampaikan dan mencerdikkan dan mencerahkan. Bukannya membodohkan rakyat. Sebab itu saya kata kepada UMNO, kamu nak menang dengan cara membodohkan, silakan. Saya nak kata kepada PAS, kepada Bersatu, kamu terus nak main permainan yang menghina kewarasan dan kecerdikan rakyat, teruskan. Saya takkan buat, saudara-saudari. Kalah pun tak apa, kerana saya percaya tanggungjawab saya. Kalau saya nak pilih pemimpin, saya nak memilih pemimpin yang ada sifat tabligh supaya saya jadi lagi cerdik bila saya ikut pimpinan itu. Saya nak beritahu kawan-kawan kat UMNO, kamu pakailah, kamu pakai kona putar alam ni kan. Sekarang kau rasa kau dapat sokongan lah sebab kau bodohkan rakyat. Najib dulu pun rasa macam tu juga. Kamu ikut Najib membodohkan rakyat, sekarang kamu ikut ayat dia. Lama-lama, kamu pun ikut check-in dekat hotel Kajang macam dia juga. Seorang pemimpin yang kita nak pilih, dia mestilah ada sifat fatanah. Maksudnya mesti bijaksana. Kalau tak cerdik, tak bijaksana, jangan pilih kerana akan datang musibah kepada kita. Sekarang ni contohnya sekarang ni kan.
Memang betul negara kita ni orang kata kucak-kacir, macam-macam isu nak diselesaikan. Masa inilah juga akan ada pihak yang kata kita kena panggil pilihan raya cepat-cepat supaya kita boleh pilih kerajaan yang stabil. Kerajaan yang stabil ini akan dapat membantu membangunkan rakyat dan membetulkan segala masalah yang berlaku sejak 2018, kata orang UMNO. Sebab tu dia kata pilihan raya kena buat macam mana pun. Dia ratip dua benda je sekarang. Satu dia menangis pasal Najib, satu lagi dia ratip pilihan raya. Tapi nak buat pilihan raya, kita kena sedar bahawa ia bukan soal kuasa. Kalau tanya saya pengarah pilihan raya PKR. Saya boleh sebut kepada sahabat-sahabat yang hadir, kepada yang menonton, saya tak bimbang kalau dipanggil pilihan raya bulan 11 ke bulan 10 ke. Saya dah biasa mengepalai kempen pilihan raya. Pengalaman saya setakat ini, Ligan 1 Malaysia sejak 2-3 bulan yang lepas, saya boleh rasa gelombang, bibit-bibit gelombang yang ada sekarang ini tak banyak beza dengan bibit gelombang 2018. Saya juga ada data. Saya juga tahu contohnya bahawa 4 daripada 5 rakyat Malaysia sekarang ini tidak berpuas hati dengan keadaan ekonomi. Semua tak gembira. Dulu masa Najib kalah tahun 2018, bila kita tanya, dan soalan itu saya tanya kepada pengundi-pengundi tiap-tiap bulan sejak Jun 2016. Adakah kamu berpuas hati dengan keadaan ekonomi kamu sekarang? Tahun 2018, bulan 5, bila Najib kalah, yang jawab tidak berpuas hati 65%. Bulan Ogos, bulan lepas, 2022, yang jawab tidak berpuas hati adalah 80%. 4 daripada 5. Baik orang UMNO pun dia tak puas hati, baik orang yang kata dia PAS pun tak puas hati, kita yang sokong Pakatan ni lagilah tak puas hati. Jadi saya tahu, saya turun, saya tengok di setiap ceramah, jumpa dengan orang, saya tahu bahawa rakyat tak gembira. Saya tahu bibit-bibit nak membawa perubahan yang kita pernah tengok dulu ke arah pilihan raya umum 2018, bibit itu ada. Saya juga tahu bahawa rakyat tak gembira. Saya juga tahu dalam pilihan raya negeri Melaka, pilihan raya negeri Johor, jumlah pengundi yang menyokong UMNO itu tak berbeza sejak 2018. Sokongan UMNO kekal pada tahap 40 ke 42%. Maksudnya, kalau ada yang keluar mengundi, majoriti menolak UMNO. Kalau UMNO cukup yakin, kata, PKR, kamu bungkus dekat Melaka, kamu bungkus dekat Johor. Kebongkakan begini jugalah yang dulu UMNO ke arah 2018. Sebab tahun 2016, kita ada 2 pilihan raya kecil. Pilihan raya kecil Kuala Kangsar dan pilihan raya kecil Sungai Besar. Sama macam ni juga. UMNO yakin. Saya ingat lagi Syarizat Jalil yang sebelum itu duduk sembunyi belakang lembu. Tiba-tiba naik lembu terus. Sebab dia rasa menang. Tengok menang di Kuala Kangsar. Tengok menang di Sungai Besar. Dia cukup yakin. Panggil pilihan raya. Kita akan dapat 2/3. Saya rasa lagi. 2/3 tak dapat. Hotel dapat sekarang. Sebab itu kalau UMNO kata, pilihan raya negeri Melaka, pilihan raya negeri Johor ini bukti rakyat menolak PKR dan Pakatan Harapan. Tak apa, silakan. Sebab kalau kita bijaksana, kita tahu dan mendalami bahawa ada banyak lagi faktor yang mempengaruhi keputusan pengundi. Pilihan raya negeri tak sama dengan pilihan raya umum. Pilihan raya negeri orang tahu bahawa kalau berubah kerajaan pun dia tidak mengubah keadaan ekonomi kerana semua dasar-dasar ekonomi dibuat oleh kerajaan persekutuan, bukan oleh kerajaan negeri. Pilihan raya negeri orang tak balik. Pilihan raya negeri berlaku masa zaman COVID. Pilihan raya negeri berlaku selepas Pakatan Harapan dan PKR kena tikam dan khianat. Banyak isu lain yang ada saudara-saudari yang menyebabkan kalau panggil pilihan raya umum sekarang, saya rasa keadaannya akan berbeza. Jadi saya tak bimbang kalau panggil pilihan raya sekarang soal menang kalah.